Salam Ramadan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam Punyo TV. Aku ingin minta maaf atas kekhilafan aku sendiri, membuat statement yang bukan-bukan, yang boleh menyebabkan fitnah ataupun kesalahpahaman tersebut. Senang kan? Buat salah minta maaf. Oke, itu mungkin kesalahan diri aku sendiri dan juga orang ramai. Itu kita perlu sedia maklum lah. Setiap kata-kata yang kita lontarkan nih, kemungkinan besar adalah satu doa, dan kemungkinan besar boleh menyakiti hati orang lain atau memberi manfaat, sama ada memberi manfaat atau boleh menyakiti hati orang lain. Chill bro, chill. Memanglah bila isu perkauman nih, ianya sangatlah sensitif. Bukan aku mau cakap yang Noliza itu salah dihack. Memanglah kemungkinan besar dia menjadi mangsa keadaan. Dari segi dia punya teks sendiri pun seolah-olah hacker tuh hacker kanak-kanak yang message. Tidak mustahil. So itu kita tidak tahu lagi apa yang berlaku sebenarnya. Wallahu alam. Yang tu serahkan kepada polis lah apa yang mereka boleh buat. Sama ada betul dia buat ataupun hacker yang buat. Lupakanlah tu. Kalau betul dia menjadi mangsa, aku minta banyak-banyak dan semoga bertabah. Sebab aku sendiri pun, terutamanya akaun game aku lah, kebanyakan hampir dihack lah. Tapi setiap kali ini aku ingin cerita sedikit lah pasal isu menghacking nih. Selalu akaun aku untuk akaun ni lah, akaun Google, akaun game, selalunya bila login akan bagi tahu verification code ke dalam handphone. So bila dia perlukan verification code di dalam handphone tersebut, dia akan notice kita, someone is trying to log in to your phone sekian. Dan dari situ dia akan bagi code untuk kita type in di dalam login tersebut, ataupun kita perlu approve no atau yes. Tapi bagaimana pula security FB boleh membenarkan kita breach account tersebut sesuka hati? Macam mana orang boleh godam Facebook cara terbuka? Adakah security Facebook ni sangat lemah, ataupun kita sendiri yang terlalu banyak memberi maklumat kepada Facebook sampai kan tahap orang sendiri boleh hack kita punya account? Sebagai contoh, bila maklumat peribadi, kita punya nama sebenar ada dalam ni, kita punya location, kita punya kad kadang-kadang kita tidak sedar, kita tergambar di sana dan kita tunjukkan kepada dunia tanpa kita sedari. So hacker pun ambil segala maklumat tu untuk menipu kita. Kalaupun orang try untuk hack Facebook kita, mestilah dia gunakan ini yang cara mudah untuk masuk Facebook, iaitu kita forget password. Bila forget password tu, kita tidak ingat password lama kita tu, kita boleh guna verification code macam dia punya question ataupun gambar. So kita main teka-teka di situ sampai kita dapat mengikut clarification Facebook. Kemungkinan besar kita boleh masuk pergi account tersebut. Itulah kemungkinan besar lah. Itu namanya breach account. Satu lagi phishing. Phishing ni merupakan satu masalah bila kita terlalu insecure kepada website yang kita masuk. Contohnya, website kita masuk tu mengandungi banyak iklan ataupun banyak malware. Daripada situ, hacker tersebut, yang ini hacker andalan lah, hacker tersebut berjaya masuk dan cuba untuk curi kita punya informasi di dalam account tersebut. Okey, di sini aku ingin bagi tahu kan, dulu aku pernah buat report polis kan berkenaan dengan aku pernah ditipu membeli barang. Okey, selepas kejadian itu, telah beberapa tahun berlalu, dalam 5 hingga 7 tahun, tiba-tiba pula surat polis baru sahaja dikeluarkan untuk menangkap scammer tersebut. So bila kejadian berlaku, scammer tersebut cuba untuk selamatkan diri dia. Dia panggil pula pakcik dia panggil orang-orang kuat dia untuk cari informasi tentang aku. Benda tu macam sekelip mata ya dia boleh jumpa informasi aku. Sedangkan aku ni mangsa dan dia merupakan scammer. Tapi scammer tu boleh cari maklumat aku untuk mencari aku sampai dapat, supaya aku cakap dengan scammer tu, aku ingin tarik balik case report polis tu. Bayangkan macam mana dia boleh cari alamat tu, segala friend list aku dia tahu, segala aku punya maklumat peribadi, aku punya family pun dia tahu, semua benda dia tahu. Sampai tahap dia call family, dia call orang lain untuk cari aku sampai dapat, termasuk tempat kerja aku sendiri. Padahal aku tidak pernah pun tunjuk tempat kerja aku, tapi sampai tahap dia boleh call office, tanya di mana keberadaan aku. Itu bahayanya bila informasi kita ni dibocorkan, ataupun informasi kita ni terlalu banyak kita tunjukkan di dalam media sosial. Itu salah satu benda yang kita perlu jaga lah juga. So sampai tahap dia cari aku gitu, aku minta tolong jugalah. Ada kawan aku seorang peguam dan juga polis, bertanyakan apa cara terbaik untuk selamatkan diri aku jugalah. Yalah, sudahlah aku kena scam. Lepas kena scam tu, aku pula seolah-olah diugut untuk memberikan kenyataan, untuk menarik balik report polis. Dan sampai tahap aku macam stres lah. Apa yang aku lakukan, aku follow je. Okay, kita go with the flow, ikut cakap dia. Okay, sekian. Kalau dia bayar semula jumlah sekian, kita tarik balik report. Kalau dia tidak mau bayar jumlah kerugian yang kita alami tu,
Oke, kita buat semula laporan polis. Tapi benda tu membuatkan diri kita insecure lagi, sebab bila dia pernah bagi tahu lah sekali tu, you punya maklumat senang I cari, di mana-mana pun I boleh jumpa, you punya kawan I tahu siapa, you punya family I tahu siapa. Wow, ugutan tu bahaya betul. Benda ni bagi aku macam possible lah untuk orang dihack ataupun ada certain orang membuat fake account untuk mengenakan orang lain. Oh, jahatnya. Itu yang berlaku di zaman sekarang ni, di mana ramai orang cuba untuk membuat penipuan, membuat fitnah. Lagi-lagi yang membatu apikan keadaan. Seperti apa yang berlaku di Muzaffar ni, just cerita pasal Melayu. Tiba-tiba ditokok tambahkan lagi oleh Nurliza, yang kemungkinannya bukan dia sendiri yang upload, tapi itulah pelik juga kan. Dia upload tu, awal-awal tu dia upload kan pasal dia hina Melayu. Ini aku punya fikiran lah, dia upload. Dan second time tu dia upload pula, dia minta maaf. So macam mana hacker boleh dapatkan dia punya account FB tu, lepas tu dia boleh pula masuk. Sedangkan dalam handphone tu dia bagi tahu, dalam perbualan dia bagi tahu dia jarang tengok FB. Dia balik-balik lupa password. Boleh pula dia minta maaf. Siapa yang cakap minta maaf tu? Tidak akan hacker yang bagi tahu dia minta maaf. Okey. Ini aku tidak mau membatu apian, menambah fitnah lagi di dalam video ni. Nanti aku lagi kena kecam, aku minta maaf banyak-banyak. Okey, chill. Ramadan ni aku malas lah mau menambah lagi, walaupun sama ada dia salah ataupun tidak salah itu kita tidak tahu, wallahu alam. Kita serahkan pada polis saja. Saya ataupun tidak itu nanti aku takut aku menyebarkan fitnah pula kan. Nanti korang salahkan aku pula kan. Okey. So itu sajalah cerita bahagian hacking ni, macam mana personal data kita senang diperolehi. Okey, itu saja perkongsian untuk hari ini. Thank you for watching.